Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair, Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala. Pada malam ini, Alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian di dalam siri Sembang Santai Mukhtasar Ilmu Falak yang kita dah masuk dalam bab yang kelima. Dan insyaAllah tentang mungkin malam ni malam terakhirlah kita bincangkan berkaitan dengan takwim, dan secara khususnya insyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan berkaitan dengan pembahagian takwim hijrah. Dan insyaAllah kalau sempat nanti tuan-tuan kita akan buat sedikit pengiraan lah ringkas bagaimana nak menggunakan kaedah hisab tarikh hijri istilahi dan juga masihi seperti mana yang ada dalam buku kita ni insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau sekiranya suara saya tak berapa dengar dan sebagainya, mungkin tuan-tuan boleh komen lah dekat ruangan komen sini. Kalau sekiranya ada apa-apa masalah, kalau tak ada apa, okey, kita boleh teruskan ya, insyaAllah tuan-tuan. Alhamdulillah, pada malam ni kita dah masuk pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai tahun 2021. Dan sebelum saya meneruskan kita punya sembang-sembang kita ni tuan-tuan, saya nak kongsikanlah juga antara petua yang telah ditunjukkan oleh seorang apa kita kata seorang amu orang mana pakcik yang saya pernah bertemu di sebuah negara Arab satu ketika. Ada kesempatan hari tu pergi muktamar di sana, dan mungkin sebenarnya mungkin tuan-tuan pun biasalah kot berkaitan dengan hal ini. Dia kata macam mana kita nak tahu secara anggaran dan juga secara tepat berapa hari bulan dari sudut takwim hijrah ataupun takwim qamariyah. Waktu tu beliau tunjukkan kepada kami tuan-tuan, ada saya dengan sahabat-sahabat waktu tu, jadual ataupun rajah bentuk bulan dan merujuk kepada kawah-kawah di bulan itu. Disebut bahawa kalau hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10 sampailah hari ke-15 dan kemudian 16, 17, 18 menurun balik, dia akan tunjukkan ni kawah ni akan nampak. Bila kawah ni nampak, maka ini dah masuk upah bulan. Kalau kawah ni hilang, dah masuk upah bulan. Dan itu dari sudut kawah itu. Cuma dari sudut yang lebih mudah dan mungkin kita boleh kongsikan jugalah dengan anak-anak ke dengan anak-anak murid kita dan sebagainya lah, iaitu dengan menggunakan kedudukan bulan pada waktu yang tertentu. Contohnya pada hari ini kita dah masuk 8 Zulhijjah, siang tadi 7 Zulhijjah. Maknanya kalau maghrib tadi, kalau tuan-tuan perasan, bila kita keluar waktu maghrib tu, bulan tu dah ada tegak atas kepala. Maknanya kita keluar pergi solat maghrib tadi ni, kita akan dapat lihat bahawa bulan ni ada di atas kepala kita. Maknanya kalau kita dongakkan kepala kita waktu kita pergi solat maghrib tadi, bulan betul-betul ada di atas kepala kita ataupun hampir-hampir. Itu menunjukkan bahawa bulan dah melepasi ataupun dah memasuki hari yang ke-7 ataupun hari yang ke-8. Itu antara petuanya lah. Dan kalau nak masuk tarikh yang ke-15 contohnya, lagi mudahlah. Waktu maghrib tu kalau kita dapat lihat bahawa waktu matahari terbenam hampir sama dengan waktu bulan terbit.
matahari waktu maghrib tu, waktu maghrib itulah bulan baru terbit. Maknanya itu tarikh yang ke-15. Dan seterusnya lah. Itu antara kaedah yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, ataupun mungkin lebih tepat lagi dengan menggunakan kawah-kawah itulah. Jadi ni antara kaedah orang-orang dulu bagaimana mereka nak mengenal pasti tarikh berdasarkan kepada putaran ataupun kitaran bulan Qamariyah ataupun berdasarkan kepada fasa-fasa bulan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita nak sambung kembali pembahagian dalam pembahagian takwim hijrah kita, insya-Allah. Dan seperti biasa sebelum kita memulakan perbahasan lanjut kita, insya-Allah pada malam ni kita mulakan dengan hadis Nabi SAW. Kerana hadis ini pun kita akan bincang nanti ni, tapi maknanya kita advance dululah ya. Kita advance dulu, kita bincang dulu tentang hadis ini, insya-Allah. Okey. Tak berapa nampak. Okey, mungkin saya terlebih sikit kot dia punya ni. Okey. Hadis ini daripada An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya merupakan sahabat Nabi yang agung. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqala, di mana Nabi SAW telah menyebutkan tentang bulan Ramadan, maka baginda bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in ghamma alaikum faqduru lah, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang bermaksud la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu melihat hilal, jangan bila kamu melihat sehinggalah kamu dapat melihat anak bulan, yang dalam konteks ini adalah anak bulan Ramadan ataupun hilal Ramadan. Wala tuftiru hatta tarahu, dan jangan kamu berbuka ataupun berhari raya hatta tarahu, sehingga kamu melihat hilal Syawal. Fa in ghamma alaikum, dan kalau sekiranya ketika kamu melihat itu ghumma, iaitu ada terlindung ke atas kamu daripada penglihatan itu awan, faqdurulah, maka takdirkanlah. Baik, tuan-tuan. Hadis ini, tuan-tuan, sebenarnya perbahasannya sangat panjang, dan antara hadis yang menjadi asas kepada kaedah penentuan awal bulan yang apa, kalau kita nak bahas, tuan-tuan, mungkin kena ada satu, mungkin bukan satu, mungkin kena ada 4 ataupun 5 kali pertemuan baru selesai untuk kita bincangkan tentang hal ini. Tetapi secara umumnya, tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis ini, kita dapati bahawa para ulama telah mengeluarkan beberapa istinbat hukum daripada hadis ini. Antaranya, tuan-tuan, kalau kita dapat lihat secara umum daripada hadis ni, la tasumu hatta tarawu hilal, jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu melihat anak bulan. Maknanya di sini ada suatu kaedah yang telah pun digariskan, kerana dalam hadis ini menyebut tentang nampaknya anak bulan. Maknanya yang pertama, tuan-tuan, dari sudut kalau pada minggu lepas kita tak dapat bersiaran secara langsung, kita bersiaran secara rakaman kerana kami terlibat dalam saya sendirilah terlibat dalam untuk melihat anak bulan Zulhijjah. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan pada minggu lepas pun hampir lebih kurang sama perbahasan dia, bila Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Jadi konteks yang kita dapat faham daripada hadis ni dan juga ayat Quran yang sebelum dia kita dah bincang, bahawa hilal ataupun dalam konteks kita sebagai umat Islam, maka kita perlulah berpegang kepada takwim qamariyah dalam penentuan ibadat kita. Dalam penentuan ibadat kita ni tak ada satu kompromi lah, kena rujuk kepada takwim qamariyah. Tak boleh, tak ada kompromi lah. Maknanya bila nak menentukan bulan puasa, hari raya, bulan haji ni, kita dah masuk bulan Zulhijjah ni, bulan haji ni, maka kita kena merujuk kepada takwim ataupun sistem qamariyah. Dia tak ada kompromi, qat'iyah sampailah hari kiamat. Tak boleh guna syamsiah. Baik.
Dan dalam konteks itu pula, dalam konteks yang berbeza pula, kita dapat lihat bahawa antara kaedah yang telah pun digariskan oleh para ulama daripada hadis ini, iaitu kita hendaklah melihat anak bulan, ru'yah. Ru'yah daripada hadis ini, antara yang telah dikeluarkan hukum daripada hadis ini, bila kita nak menetapkan awal bulan itu, dalam konteks ini awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka hendaklah kita melihat anak bulan. Kerana dalam hadis ni, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarahu. 2 kali perkataan taraw tu kan. Ra'a di situ. Asal daripada perkataan ra'a, melihat. Melihat. Jadi melihat di sini bermakna, kalau dalam konteks kita dalam bahasa orang Falak ni lah, maknanya mencerap hilal. Kita mencerap hilal. Maka ini kaedah yang telah dikeluarkan oleh para ulama, iaitu kita hendaklah mencerap hilal. Okey, baik. Kemudian disebut fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau sekiranya ketika itu ghumma, ada awan, maka faqdurulah, maka takdirkanlah. Maka di sini tuan-tuan, ada 2 tafsiran yang kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis yang mensyarahkan hadis ini, mahupun dalam perbahasan kitab-kitab fiqh, iaitu ketika mana kita melihat anak bulan, ketika mana tengok anak bulan tu tak nampak kerana ghumma, kerana ada ghim, kerana ada awan, mawani', penghalang. Faqdurulah, maka takdirkanlah. Maka dalam konteks hadis ini, faqdurulah inilah antara medan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Iaitu bila kita meru'yah itu tak nampak anak bulan, maka selepas itu apa yang perlu kita lakukan? Maka di sini tuan-tuan, ulama terbahagi kepada 2. Satu, takmilah, iaitu menggenapkan. Maknanya tengok anak bulan 29, tak nampak, takmilah, genapkan jadi 30. Kerana jumlah hari dalam takwim qamariyah ini adalah paling maksimum 30, dia tak boleh jadi 31 ataupun tak boleh kurang sampai 28 tak boleh. Dia hanya 29 paling kurang, paling banyak 30. Maka bila tak nampak anak bulan, takmilah, genapkan jadi 30, esok jadi 30 hari bulan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa kalau tak nampak anak bulan, maka kita rujuk kepada hisab, pengiraan. Hisab ataupun pengiraan. Maka kita melakukan pengiraan untuk mentakdirkan, untuk kita kadarkan, untuk kita menetapkan sama ada anak bulan itu ada ke tak ada waktu kita melakukan cerapan itu. Maknanya bila matahari dah terbenam itu, bulan tu ada ke tak ada, ataupun apa yang disebut sebagai hilal itu dia adalah satu bentuk ataupun fasa bulan yang selepas daripada fasa bulan Muhaq, iaitu fasa bulan gelap. Maka selepas daripada fasa bulan gelap, ketika mana bulan sedang bulan, bumi dan juga matahari itu telah melalui fasa ataupun kedudukan ijtima' ataupun iqtiran, maka ketika itu akan lahirlah hilal. Maka konsepnya adalah bila matahari terbenam, hilal itu hendaklah berada di atas ufuk. Maka kalau dari sudut kiraan dah menunjukkan bahawa dah wujudnya hilal tersebut, maka boleh dirujuk kepada kiraan itu. Dengan merujuk kepada kiraan itu, maka esok tu boleh kita sabitkan. Sama ada kalau kiraan menunjukkan anak bulan tu dah ada, maka boleh kita tetapkan esok jadi 1 hari bulan. Kalau tak, maka kita genapkan esok jadi 30. Dan inilah tuan-tuan antara hadis yang menjadi medan khilaf di kalangan para ulama dalam membincangkan kaedah macam mana kita nak menetapkan awal bulan. Jadi ini antara salah satulah daripada hadis ataupun nas yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik, itu sebagai satu muqaddimah itulah pada malam ini tuan-tuan sekalian. InsyaAllah nanti kita nak pergi lagi lah, kalau sempat nanti kita akan tengok balik kat sini. Baik, ni sahabat kita awal tanya ni, Ustaz maaf tanya minggu lepas dapat nampak anak bulan tak? Bagi kami di Perak
waktu meruqyah itu berawan, berawan, mendung. Dan kalau dari sudut ruqyah itu kami di Perak tak nampak anak bulan. Kita di Perak tak nampak anak bulan lah bagi kami di Perak. Okey, baik InsyaAllah nanti kita bincang balik lepas ni. Okey. Dan kita boleh rujuk pada buku kita pada halaman 130. Kalau tuan-tuan yang ada buku boleh rujuk halaman 130 tuan-tuan. Okey, baik. InsyaAllah Okey, dah jumpa Okey, jenis-jenis takwim hijri. Jenis-jenis takwim hijri. Okey tuan-tuan, saya ini cerita tentang takwim ini slide ini sajalah. Slide ini sajalah Okey, baik. Jenis-jenis takwim hijri, kalau tuan-tuan dapat lihat sepintas lalulah apa yang kita nak bincangkan, dan slide ini pun ada yang kami sebutkan di sini, ada 4 jenis takwim. Yang keempat-empat jenis takwim ini adalah cabangan daripada takwim yang dihisab ataupun takwim yang dikira. Takwim yang dikira. Maknanya kita ada proses pengiraan yang dibuat untuk menentukan sama ada esok 29 ke ataupun 30. Hari ni 29, esok dia 30 ke ataupun 1 hari bulan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, keempat-empat ini insya-Allah saya akan cuba huraikan dengan secara ringkas pada malam ini. Takwim istilahi. Baik. Takwim istilahi tuan-tuan adalah satu takwim yang disusun secara ringkas, dan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita rujuk dalam buku ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku ni, iaitu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تماما 30. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW telah menyebutkan bahawa sesungguhnya inna ummatun ummiyah, kita ini satu umat yang ummi, yang tak tahu menulis dan tak tahu mengira. Sebulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi SAW menunjukkan dalam bentuk jari itu asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa aqada ibham fi thalithah, dan Nabi SAW ketika mana kali yang ketiga itu Nabi SAW mengurangkan jari. Maknanya Nabi SAW tunjukkan bahawa sebulan itu ada 30, 29. Begitu. Wa syahru hakadha wa hakadha wa hakadha yakni tamam 30. Dan sebulan itu sekali lagi Nabi SAW sebutkan hakadha wa hakadha wa hakadha yakni tamam 30. Kadang-kadang sebulan itu dia jadi 30, kadang-kadang dia jadi 29. Baik tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan yang ada buku mungkin boleh betulkan sikitlah tak terjemahan daripada hadis itu. Nampak macam tak selari mungkin ada, mungkin ada, memang ada kesilapan sikit pada terjemahan tersebut tuan-tuan mungkin tuan-tuan boleh betulkan sikit dia punya terjemahan itu. Baik. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, Nabi SAW telah menyebutkan bahawa sebulan itu kita sebutkan tadi ada 29 ataupun 30 hari. 29 ataupun 30 hari. Maka berdasarkan kepada kaedah ini, maka takwim istilahi ini telah disusun berdasarkan kepada jumlah hari dalam sebulan itu bergilir-gilir. 29 hari, 30 hari. Kalau lebih tepatnya tuan-tuan, contohnya bulan Muharram 30 hari, bulan Safar 29 hari. Bulan Muharram 30 hari, bulan Safar 29 hari. Ataupun kalau kita dapat lihat dalam buku kita ni tuan-tuan, kita dapati bahawa bulan-bulan yang genap tu semua dia letak jadi 30. Bulan-bulan yang ganjil jadi 29. Itu kaedah pengiraan ataupun kaedah penyusunan takwim istilahi. Mereka maknanya disusun secara bergilir-gilir sahaja. Secara bergilir-gilir. Tanpa ditentukan dengan sebenar-benarnya pada tarikh 29 tu nampak ke tidak anak bulannya tu. Dia begitu kaedah dia. Baik. Dan kalau berdasarkan kepada kaedah pengiraannya, iaitu 1 Muharram yang bertepatan dengan tahun 1 Hijrah adalah berdasarkan kepada tarikh 15 Julai 622 Masihi.
15 Julai 620. Maknanya kalau kiraan takwim istilahi ini, dia punya titik rujuk daripada 1 Muharram tahun 1 Hijrah itu bersamaan kalau transformasi tarikhnya itu dalam takwim Masihi adalah 15 Julai 622 Masihi, itu pada hari Khamis. Baik. Yang mana takwim istilahi ini menggunakan tempoh purata bulan Sinod. Ini tempoh purata bulan mengelilingi bumi berdasarkan kepada kedudukan matahari. Seperti mana yang kita telah sebutkan sebelum ini, iaitu jumlahnya dalam tempoh sebulan tu mengelilingi bumi dalam tempoh 29.530589 hari. Itu jumlah hari dalam sebulan, 29.530589. Itu jumlah dia. Baik. Itu tempoh dalam sebulan. Di mana kalau kita tambahkan pula 29 ataupun kita kalikan pula 29.53 dan kan, kalikan pula dengan 12, maknanya 12 bulan, maka kita akan dapat nilai 358.36707 hari. Maknanya kita akan dapat nilai hari dalam lingkungan itu. Baik. Okey. Dan dari sudut pengiraan takwim hijri istilahi ini, dia akan wujud apa disebut sebagai tahun kabisah dan juga tahun basitah. Apa yang kita sebut dalam kuliah yang lepas, maknanya akan ada tahun lompat dan ada tahun biasa. Tahun basitah, tahun biasa, tahun kabisah, tahun lompat. Okey. Jadi cara kiraannya itu ialah dalam pusingan 30 tahun, ini kaedah bagaimana sistem takwim istilahi ini menyusun yang disebut sebagai tahun lompat, tahun kabisah dan juga tahun basitah. Iaitu dalam 30 tahun yang jumlah harinya adalah 10,631 hari, maka dalam putaran ataupun dalam lingkungan 30 tahun itu, maka akan ada 19 tahun yang disebut sebagai tahun basitah, iaitu tahun biasa, dan akan ada 11 tahun yang disebut sebagai tahun kabisah. Tahun kabisah iaitu tahun lompat. Jadi ada 11 tahun yang disebut sebagai tahun kabisah, tahun lompat, dan ada 19 tahun yang disebut sebagai tahun basitah, tahun biasa. Okey, baik. Jadi ini kaedah pengiraannya itu ataupun kaedah penyusunan itu, maknanya kalau kita menggunakan takwim istilahi, dia akan ada apa yang kita sebut sebagai tahun lompat, ada ataupun dalam bahasa Inggeris sebut sebagai leap year tu kan. Okey, baik. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat jadual kat sebelah tu, yang jumlah hari tu macam yang saya sebutkan tadi, bahawa bulan Muharram itu, bulan Safar, maknanya bulan Muharram tu ada 30, bulan 29 tu bulan 29 pula dah. Bulan Safar tu ada 29 hari. Jadi bulan genap ada 30, bulan ganjil ada 29. Bulan genap ada 30, bulan ganjil ada 29 hari. Baik. Cuma pada bulan Zulhijjah, kalau tuan-tuan dapati bahawa dalam buku kita ni tulis 29 dalam kurungan 30. Okey. Dalam tahun basitah, tahun biasa, maka dia akan ada 29 hari saja pada tahun ini. 29 hari pada bulan Zulhijjah. Dan pada tahun kabisah dia akan ada 30 hari. Jadi kalau dalam tahun Masihi, tahun basitah dia ataupun tahun kabisah dia itu ataupun tahun lompat dia akan berbeza pada bulan Februari kan, dia akan ada 29 hari. Tetapi dalam takwim hijri istilahi, tahun kabisah ataupun tahun lompat ini akan ditambah satu hari pada bulan yang terakhir, iaitu bulan Zulhijjah. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat, bulan Zulqaidah ni tetap 30 hari. Bulan-bulan lain tu tetap 30 hari. 30, 29, 30, 29, 30, 29. Dia gila-gila. Orang Perak kata gila-gila kan. Okey, baik. Okey. Cuma tuan-tuan, takwim istilahi ini, kalau saya rujuk dalam buku Cikgu Bahar lah, kita rujuk buku cikgu kita, sebenarnya kalau dari sudut pengiraan takwim yang sebenar, dia tidak tepat lah, kerana kalau dari sudut dia punya hari dengan fasa bulan yang sebenar tu, maka akan ada ralat, dalam satu hari lebih kurang begitu. Kerana pada hari yang ke-29 atau pada hari ke-30 itu,
dia punya penentuan itu hanya dibuat secara bergilir-gilir dan dia tetap. Berbanding dengan takwim yang kita akan bincang nanti ni, dia akan ditentukan dengan berdasarkan kepada anak bulan itu wujud ataupun tidak. Namun tuan-tuan, takwim istilahi ni sebenarnya banyak digunakan dari sudut pentadbiran lah, dari sudut pentadbiran, dari sudut kata apa, penggunaan secara pentadbiran. Dan kalau tuan-tuan ada menggunakan ataupun guna sebarang apps ataupun software di dalam internet yang mengtransformasi tarikh ataupun yang menukar tarikh Masihi kepada tarikh Hijri, biasanya akan menggunakan takwim istilahi. Dan sebab itu tuan-tuan akan dapati bahawa bila kita convert dengan tarikh ataupun takwim yang kita guna pada hari ini, akan ada ralat satu hari. Dia mungkin akan betul dan mungkin akan ada beza satu hari. Sebab apa? Sebab takwim yang digunakan dalam pengiraan itu, takwim Hijri yang digunakan dalam sistem pengiraan yang mentransformasi tarikh itu menggunakan sistem takwim Hijri istilahi. Okey, itu antara sebabnya lah kenapa yang disebutkan berlaku sedikit perbezaan di antara bila kita convert tarikh itu dengan tarikh yang kita ataupun takwim yang kita gunakan pada hari ini. Itu kita gunakan takwim ru'yah dan hisab kan. Okey, baik. Okey, jadi secara umumnya begitulah tuan-tuan. Dan sedikit lagi tambahan, kalau kita rujuk juga dalam buku Cikgu Bahar disebut bahawa untuk kita mengenali yang disebut sebagai tahun lompat itu, maka kita boleh menggunakan, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Cikgu Bahar dihuraikan dengan begitu baik, iaitu dengan merujuk kepada pusingan 30 hari itu, dia akan ada berapa hari tersebut tadi? Ada 11 hari. 11 hari pula dah, 11 tahun yang akan jadi tahun lompat. Dengan merujuk kepada tahun yang kedua, tahun yang kelima, tahun ke-7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29. Kalau tuan-tuan tak sempat, tak apalah. Nanti boleh rujuk balik dalam buku, insyaAllah ya. Baik, tahun tu. Ataupun digunakan satu term itu dengan merujuk kepada dalam satu kata-kata takwim Islam tahun hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Takwim Islam tahun hijrah Muhammad. Baik, bila tuan-tuan tulis ni takwim Islam tahun hijrah Muhammad, maka yang mewakili huruf apa kita kata huruf AI ni apa? Huruf wakil huruf wakil tu yang kena dengan huruf wakil daripada T tu, contoh takwim kan. Start 1 A 2 K 3 W perkataan takwim tu. 4 I 5 M 6. Okey. Yang kena dengan huruf A dengan huruf I itu adalah tahun lompat. Itu kaedah yang disusun ada dalam buku Cikgu Bahar. Dan dalam buku-buku lain pun adalah kaedah-kaedah lain mereka nak menggunakan itu. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, kita boleh buat pengiraan sebenarnya. Tapi mungkin kerana masa tak sempat, tak apa, insyaAllah nanti tuan-tuan kita tengok balik lah. Baik. Okey, itu apa yang disebut sebagai takwim Hijri istilahi. Maknanya dia merujuk kepada hanya dalam kita purata ataupun dengan penyusunan secara tetap. Muharram 30, Safar 29, Rabiul Awal 30. Maknanya kalau kita tengok bulan Ramadan tu memang sepanjang-panjang tahun ataupun tahun apa pun, bulan Ramadan tetap juga 30. Bulan Ramadan tetap 30. Dia tak jadi 29. Okey, baik Okey. Seterusnya kita tengok kepada takwim ijtima' hakiki. Takwim ijtima' hakiki. Baik, ini yang kedua. Ataupun dalam buku Pak Akhir dia sebagai takwim hakiki. Iaitu takwim yang berdasarkan masa berlakunya ijtima', iaitu waktu di mana matahari, bulan dan bumi berada di longitud yang sama sebelum ghurub matahari pada hari ke-29. Ini yang disebut Ustaz ni ada sebut dalam kuliah hari itu. Dia kata mungkin istilah ijtima' ini kita boleh perbaiki balik, mungkin istilah yang lebih tepat adalah iqtiran. Tak apalah kita serah kepada tok-tok guru kita untuk bincang bab-bab ini kan, tak apa. Ala kulli hal, kita boleh guna perkataan ijtima' ataupun iqtiran. Baik. Jadi dalam takwim ijtima' hakiki ni, dia merujuk kepada waktu ijtima' pada hari ke-29 disebut. Jadi waktu ijtima' dalam konteks
takwim istimak hakiki ni sangat penting. Kerana apa? Sekiranya istimak itu berlaku sebelum ghurub matahari. Maknanya kalau sekiranya, tuan-tuan katakanlah istimak di mana kedudukan bulan tu ketika mana fasa bulan gelap itu, kan, bulan tu gelap, dan istimak ni ataupun iqtiran itu adalah kedudukan matahari, bulan juga matahari pada longitud yang sama, dan ketika itu pemisah dia punya garis, kalau kita buat satu line tu, mana itu adalah pemisah antara fasa bulan lama dan fasa bulan baru. Maka bila dia masuk saja selepas daripada itu, berlakunya istimak tersebut, katalah pukul 7.15, katalah pukul 7.15 petang, ya. Baik, dan matahari terbenam pukul 7.20, katakanlah 7.20. Jadi 7.15 berlakunya istimak dalam pengiraan kita, dan waktu matahari terbenam pula pada 7.20. Maknanya beza antara dua waktu ni hanya lebih kurang 5 minit sahaja. Maka dikira bahawa anak bulan sudah pun ada di atas ufuk ketika itu, dan ketika itu tuan-tuan esok tu ataupun malam tu dah masuk 1 hari bulan. Itu saja punya kaedahnya begitu. Maknanya kita hitung bila berlaku istimak, maka bila istimak itu berlaku sebelum daripada matahari terbenam, maka ketika itu malam ni ataupun esokan harinya itu dah jadi 1 hari bulan. Tapi kalau sekiranya kita melihat ataupun kita punya kiraan menunjukkan bahawa istimak berlaku selepas daripada matahari terbenam, maka keesokan ataupun malam itu akan digenapkan menjadi 30 hari bulan. Jadi ini kaedah yang juga tuan-tuan, yang saya rujuk dalam buku Pak Khir disebut berdasarkan kepada mesyuarat daripada jawatan kuasa yang telah bersidang pada tahun 1967, tuan-tuan, pernah menggunakan takwim ini, pernah menggunakan kaedah ini dalam menentukan awal bulan di Malaysia. Ini kena rujuk balik sahabat-sahabat kita, tuan guru kita Fadil Ustaz Razalan, YDP kita Tuan Mahrul Zaman pun ada, Ustaz Fadul Hadi, ramai ni tuan-tuan guru kita ni. Baik, jadi ikut sejarahnya tuan-tuan, takwim istimak hakiki ni pernah digunakan, dan dalam buku Cikgu Bahar dia sebut bahawa kaedah ini telah digunakan secara berleluasa dalam takwim ataupun dalam takwim yang disusun oleh Raja Haji Muhammad Tahir dalam risalah Natijah 1332 Hijrah. 1332 Hijrah tuan-tuan. Pernah digunakan kaedah ini dengan menggunakan waktu istimak itu ditentukan sebelum berlakunya ataupun sebelum terbenamnya matahari, maka esok tu dah kira 1 hari bulan. Itu takwim yang kedua. Baik, kalau tuan tengok dalam gambar rajah ni, begitulah. Maknanya kalau sekiranya berlaku istimak itu, kalau secara gambaran kasar dia lah, maknanya kalau kita lihat matahari dan juga bulan tu dia berada pada longitud yang sama, maknanya kalau kita contohlah ni sebagai contoh tuan-tuan dalam gambar slide ni, maknanya dia berlaku sebelum daripada matahari terbenam. Walaupun kedudukan mungkin bulan tu hanya sikit saja dia berada dekat atas ufuk ataupun mungkin dia terbenam sama-sama, tetapi waktu dari sudut waktu istimak itu menunjukkan dia berlaku sebelum daripada matahari terbenam, maka dah dikira sebagai esok ataupun malam tu dah masuk 1 hari bulan. Okey, baik, dalam slide ini. Okey, seterusnya tuan-tuan, takwim wujudul hilal. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam slide ini takwim wujudul hilal di mana matahari tu dah terbenam. Itu macam tak apa terbenam lagi tu kan, tapi sajalah tuan-tuan buat tu, pasal kalau terbenam nanti kan langsung tak nampak pula matahari tu kan. Jadi nampak juga ujung-ujung tu, nak tunjukkan bahawa dia terbenam. Tuan-tuan bayangkan waktu tu terbenam lah. Okey, baik. Takwim wujudul hilal. Ini macam di advance sikit lah daripada takwim istimak hakiki. Ia berdasarkan kepada perkiraan falak bahawa hilal akan berada di atas ufuk setelah ghurub matahari, setelah matahari terbenam, tanpa mengambil kira apa-apa kriteria. Sekiranya hilal berada di atas ufuk, maka keesokan harinya menjadi 1 hari bulan. Jika keadaan sebaliknya berlaku, esoknya jadi 30 hari bulan. Konsepnya sama seperti mana kita bincang, cuma dalam konteks ini tuan-tuan, dia ada meletakkan bahawa bulan itu hendaklah berada tinggi ataupun dia hendaklah
wujud selepas dia berlaku istimak itu, maka hilal itu hendaklah berada di atas ufuk. Maknanya dari sudut konteks, dari sudut konsepnya adalah dalam takwim wujud hilal ni, istimak tu mesti dah berlaku, tetapi tambahan sikit daripada takwim istimak hakiki ni, hilal tu hendaklah berada di atas ufuk ketika mana matahari terbenam. Dia mesti, tetapi sama ada boleh dilihat ke tak boleh dilihat, itu tak timbul ataupun tak timbul masalah ataupun tak timbul isu di sini. Dan mungkin antara dari sudut datanya tuan-tuan, yang kita boleh gambarkan adalah bila waktu hilal terbenam tu dia lebih lewat berbanding dengan matahari terbenam. Waktu hilal terbenam dia lebih lewat. Contoh macam tadi, tak ada takwim istimak hakiki, dia hanya melihat kepada waktu istimak berlaku sebelum daripada matahari terbenam. Tapi dalam konteks takwim wujud hilal ni, dia kena melihat kepada waktu bulan terbenam tu hendaklah lebih lewat daripada waktu matahari terbenam. Betul ya? Saya sebut waktu hilal terbenam lebih lewat daripada matahari terbenam. Walaupun mungkin matahari terbenam pun tu pukul 7, tadi pukul apa? 7.20. Hilal terbenam pukul 7.25. 5 minit saja bezanya tuan-tuan. Maka dalam konteks takwim wujud hilal dah dikira bahawa anak bulan tu sudah wujud, dan ketika itu malam tu dah jadi satu hilal. Okey. Yang ke apa ni? Yang ketiga, yang keempat. Dalam konteks kita pada hari ini tuan-tuan, inilah takwim yang kita gunakan, itu takwim ru'yah dan hisab. Dia satu penambahbaikan, advance daripada takwim wujud hilal. Kenapa? Nanti kita tengok. Merupakan satu sistem takwim yang berasaskan kepada perkiraan falak dalam mengesahkan kedudukan anak bulan berdasarkan kepada kriteria tertentu. Okey, dalam konteks Malaysia, kita sebut dalam konteks Malaysia nah. Okey, yang ni minta tuan-tuan yang ada buku cuba betulkan sikit tuan-tuan, kerana ada beberapa maklumat yang tertinggal. Iaitu ketika mana matahari terbenam, hilal hendaklah berkedudukan seperti berikut. Okey, manakala tuan-tuan tengok dalam rajah tu ada maklumat yang tertinggal. Tinggi hilal tidak kurang daripada 2 darjah. Yang tinggi tu, yang altitude tu tuan-tuan, kami tertinggal nak tulis 2 tu. 2 darjah. Tuan-tuan boleh tulis itu 2 darjah. 2 darjah. Tapi tengok ceritanya tak lama lagi nak ubah juga ni. Tak apalah, nanti kuliah yang akan tahun depan nanti kita cerita lain pula. Baik Attitude 2 darjah. Tuan-tuan tulis. Yang ada buku tulis. Tak ada buku, tak payah tulis lah. Attitude 2 darjah. Okey. Ketika matahari terbenam. Dan ketika mana matahari terbenam tu, jarak antara ataupun disebut sebagai jarak lengkung tu, kedudukan matahari dan bulan tu, jarak dia hendaklah lebih daripada 3 darjah. Tu ada. Dan kemudian ketika hilal terbenam, umur hilal itu tidak kurang dari 8 jam. Tidak kurang daripada 8 jam. Okey, ni tuan-tuan minta betulkan pada tulisan tu dah betul dah, tapi pada rajah tu ada benda tertinggal. Kalau tuan-tuan nak clearkan lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak clearkan lagi, cuba tulis sikit waktu bulan terbenam tu dekat rajah tu, bulan terbenam, lukislah tuan-tuan waktu yang nak panah satu lagi tu kan, yang nak panah ni. Kalau ini yang disebut sebagai ketika mana matahari terbenam, hilal hendaklah berada ketinggian 2 darjah, dan jarak antara hilal dengan bulan ni hendaklah lebih daripada 3 darjah. Dan ketika mana hilal ni terbenam, dia hendaklah umurnya tu lebih daripada 8 jam. Tuan-tuan tulis kat sini, mungkin boleh lukis apa, nampak mahu tak yang saya gerak-gerakkan ni? Mungkin boleh tulis dekat bawah ni, buat garisan putih-putih ke, bulatan putih-putih menunjukkan bahawa bulan terbenam dia hendaklah lebih daripada 8 jam. Dalam konteks kita pada hari ini tuan-tuan, inilah sampai kepada bulan Zulhijjah ni, bulan Zulhijjah 1442 ni, inilah kriteria yang telah kita pakai. Inilah kriteria yang telah kita pakai. Kalau berdasarkan kepada rujukan ringkas saya tadi sempat saya tengok, digunakan pada kesemua bulan, maknanya bulan Haram sampailah ke bulan Zulhijjah, bermula pada tahun 1995.
bermula pada tahun 1995. Dan sebelum itu digunakan pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal lebih awal pada tahun 1983. Dan kalau digunakan kepada takwim Zulhijjah, makna dalam penentuan kita nak berhari raya Aidil Adha ini dia lewat sikit, iaitu pada tahun 1994. Jadi kalau saya tersilap, tersalah ni, minta sahabat-sahabat saya tolong betulkan nanti insyaAllah nah. Tolong betulkan. Oh ya, ramai ni pakar-pakar kita ada dalam ni. Ini mesti tak ada apa nak buat malam ni. Dah ramai pula dah tunggu kita ni. Okey, senanglah sikit kerja kita. Okey, baik. Jadi yang pentingnya waktu matahari terbenam tu, hilal tu berada di atas ufuk, dan daripada takwim wujud hilal ni dia kena ada kriteria, ada syarat dia, ada syarat minimum dia. Macam anak-anak kita nak masuk universiti kan, dia kena ada syarat minimum, bukan SPM asal lulus je boleh masuk universiti. Tak, dia kena ada syarat minimum dia, lulus bahasa Melayu, contoh, ataupun bukan lulus lah, nak kena kredit, kena A bahasa Melayu. Kalau nak sambung subjek-subjek ataupun kos-kos tertentu, subjek-subjek ni pula kena skor, contoh begitu. Jadi dalam konteks takwim ru'yah dan hisab ni, maka anak bulan tu kena lulus dia punya syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Maknanya tinggi dia hendaklah lebih daripada 2 darjah dan jarak lengkung tu hendaklah lebih daripada 3 darjah, dan umur tu hendaklah lebih daripada 8 jam. Nanti tahun depan tu kan, kalau kita ada kuliah lagi, kita akan cerita tentang kriteria baru pula. Yang pasal kita sembang ni tahun bulan Zulhijjah 1442, kita sebut kriteria ini dululah. Baik. Jadi inilah tuan-tuan 4 jenis takwim yang ada sempat saya kemukakan dalam buku ni, dan ada lagi tuan-tuan, ada lagi sebenarnya jenis takwim-takwim lain, tapi tak saya masukkan, dan mungkin dalam masa-masa ataupun dengan perbahasan daripada tuan-tuan guru kita, ahli-ahli falak kita yang lain mungkin akan membincangkannya pula. Okey, baik okey, baik. Okey, insya-Allah tuan-tuan Okey, ni sedikitlah daripada ini apa yang kami di Jabatan Mufti ada keluarkanlah, keputusan daripada Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada tahun 1992, di mana menetapkan bahawa bermula daripada 16 Jun tahun 1994, Malaysia telah menggunakan kaedah ru'yah dan hisab berdasarkan imkan ru'yah dalam penetapan hari raya Aidil Adha. Jadi tuan-tuan, kaedah untuk kita menetapkan 1 Zulhijjah untuk penetapan hari raya Aidil Adha ini telah pun kita selaraskan. Kita samakan kaedah tersebut dengan kaedah penetapan Ramadan dan juga Syawal. Ini berdasarkan kepada keputusan daripada Ashabus Samahah, mufti-mufti kita, para alim ulama kita yang telah membincangkan hal ini dan menetapkan bahawa apa dia punya matannya, keputusan fatwa dia, kaedah penetapan Aidil Adha di Malaysia yang berdasarkan tarikh hari wukuf di Arafah dipinda kepada kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah, kerana kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah lebih sesuai diamalkan di negara ini. Baik, ini kaedahnya tuan-tuan. Maknanya sebelum itu kita berdasarkan kepada pengisytiharan wukuf di Arafah oleh kerajaan Arab Saudi. Maknanya waktu kita nak menetapkan 10 Zulhijjah kita nak raya nanti ni, maka kita hanya menunggu pengisytiharan tarikh wukuf di Arafah yang berlaku pada 9 Zulhijjah. Maka daripada 9 Zulhijjah itulah kemudian kita tetapkan bila 10 Zulhijjah, esoklah kan. Okey, bukan esok ni. Maknanya 9 Zulhijjah kalau dalam konteks tahun ni jatuh pada hari Isnin, maka hari raya Aidil Adha pada 10. Jadi kaedah tersebut dipinda kepada kaedah dengan melihat sendiri anak bulan di Malaysia. Di Malaysia. Ini kaedah ni telah pun diamalkan tahun 1994 ni. Bukannya baru sebenarnya. Dah tahun 1994 dah lama dah kan. 1994 waktu tu saya pun tak masuk Jabatan Mufti lagi. Kan? Tahu mana-mana ada waktu ni kan. Okey, baik. Jadi ini antara kaedahnya tuan-tuan. Baik. Dan tak ada slide yang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku. Sekali lagi. Habislah bincang tentang beberapa orang kata pembahagian ataupun jenis takwim hijri ini. Dan kemudian kita tengok sikit tuan-tuan pada halaman 133, takwim hijri dalam ibadat umat Islam. Ini apa yang kita telah mukadimahkan tadilah, tak apalah ulang sikit tuan-tuan.
Maknanya takwim hijri mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam kerana berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Baqarah ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hikmah ataupun tentang hilal itu ataupun ahillah, jamak kepada hilal itu. Katakanlah ia untuk dijadikan rujukan masa, mawaqitul linnas, untuk rujukan masa bagi manusia, wal hajj, dan juga ibadat haji. Maka apa yang telah pun kita kongsi dalam kuliah yang lepas, sebut bahawa bagaimana dalam konteks kita sebagai umat Islam, maka kita hendaklah merujuk kepada sistem takwim qamariyah sebagai takwim ibadat ataupun yang menjadi asas kepada ibadat. Maknanya dalam bab ibadatnya tak boleh nak kona-kona dah tuan-tuan, kena rujuk kepada takwim qamariyah. Tak kona-kona dah, kena rujuk pada takwim qamariyah. Dan berdasarkan kepada hadis yang hampir lebih kurang sama macam kita sebutkan pada awal kuliah tadi tuan-tuan, hadis la tasumu hatta taru hilal wa la tuftiru hatta taruhu fa in ughmiya alaikum faqdurulah. Baik. Hadis daripada ini hadis daripada Nafi' daripada Ibnu Umar menyebutkan bahawa janganlah kamu berpuasa kecuali kamu melihat hilal Ramadan, dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal Syawal. Apabila tertutup oleh awan, maka hendaklah kamu takdirkannya. Dan inilah perbahasan yang telah kita sebutkan tadi tuan-tuan. Okey, baik. Dan sedikit tuan-tuan, ini berkaitan dengan hilal Zulhijjah. Hilal Zulhijjah, iaitu daripada Ummu Salamah. Saya ingat lagi tuan-tuan, ini dibentangkan oleh Sayyid Samahah Datuk Noh Gadut dalam muzakarah falak di Negeri Sembilan waktu tu, hotel apa pun tak ingat dah tuan-tuan. Dalam kertas kerja beliau menyebutkan bahawa antara dalil untuk kita meru'yah anak bulan ketika mana nak menetapkan 1 Zulhijjah kita ini, apa dia? Hadis daripada Ummu Salamah, idza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Itu hadis daripada jamaah, hadis pada riwayat Muslim pun ada tuan-tuan. Okey. Yang bermaksud apabila kamu melihat hilal Zulhijjah, idza ra'aitum hilal Zulhijjah, bila kamu melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalau sekiranya kamu, salah seorang daripada kamu berniat untuk yudhhiya, nak melakukan korban, falyumsik, maka ketika tahan diri kamu daripada potong rambut, gunting rambut, dan juga memotong kuku. Ini dalam konteks yang tuan-tuan, hadis ni bila kita bincang, selalu kita sebut tentang bagi orang yang melakukan ibadah korban, maka sunat bagi dia tahan, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Tapi dalam konteks ini tuan-tuan, kalau tengok dalam hadis ini berkaitan dengan takwim, iaitu dikaitkan bahawa bagi orang yang nak melakukan ibadah korban, maknanya dalam kita nak menentukan bila berlaku ibadah korban itu tuan-tuan, itu pada 10 dan juga dia boleh lanjutkan pada 3 ayam tasyrik itu, pada 11, 12, 13. Jadi nak menentukan tarikh itu, maka hendaklah idza ra'aitum, dikaitkan dengan melihat anak bulan. Maka ini antara salah satu daripada dalil dalam perbahasan para ulama supaya melihat anak bulan dalam penetapan Zulhijjah bagi negara-negara yang jauh daripada Mekah. Okey, baik. Berdasarkan 2 nas di atas, maka semua ibadat umat Islam merujuk kepada takwim hijri. Jadi dalam konteks ibadat kita, maka semua kita hendaklah merujuk kepada takwim hijri yang disusun berdasarkan kepada sistem qamariyah. Ini bermakna dalam penentuan bulan-bulan yang sangat berkait rapat dengan ibadat seperti haji, puasa, hari raya, maka hendaklah berpandukan kepada takwim hijrah. Dia tak boleh, tak ada choice, tak ada pilihan, kecuali hendaklah melihat kepada takwim qamariyah, pada takwim qamariyah. Okey, baik. Saya nak kongsi sikitlah. Sahabat kita ada bertanya pada sesi awal kuliah kita berkaitan dengan takwim itu kan, bila saya sebut antara kalau kita lihat dari sudut sejarah bagaimana takwim Masihi itu, ada beberapa kepincangan lah yang tidak pernah berlaku dalam takwim qamariyah. Okey, maksud saya di situ ialah kalau tuan-tuan boleh recall baliklah dalam siri kuliah yang
yang pertama dalam bab takwim hari itu. Kalau kita tengok balik dalam sejarah takwim Masihi, contohnya tuan-tuan pada tahun 46 sebelum Masihi kan. 46 ni cerita 46 sebelum Masihi ni. Entah mana kita pun tak tahulah tuan-tuan. 46 sebelum Masihi. Maka pada tahun tersebut yang disebut sebagai takwim atau yang sebagai takwim Julian itu disusun, maka pada tahun tersebut tuan-tuan hilang ataupun ada ralat sebanyak 90 hari dalam takwim tersebut. Maknanya ditambah 90 hari dalam takwim tersebut, dan dalam takwim tersebut telah hilang 10 hari. Telah hilang 10 hari. Okey, kalau kita bandingkan dalam sejarah takwim Qamariyah, tuan, maka ini tak pernah berlaku lah. Ini berdasarkan kepada hasil daripada apa yang saya faham dan saya baca daripada beberapa buku seperti Profesor Mat Ilyas ada menulis tentang takwim, perbezaan antara takwim Masehi, takwim Hijri dan sebagainya, dan juga Pak Akhir pun menulis. Okey, baik, itu maksud yang saya boleh sampaikan. Tetapi bila kita sebut dalam konteks kita pada hari ini, contoh bila kita berada di Malaysia, contohlah tuan-tuan, kalau kita bincang sikit dalam isu semasa pada hari ini dalam penetapan 1 Zulhijjah. Mungkin kalau kita nak bandingkan, kalau kita tengok dalam ICOP ICOP International Christian Observation Project itu ada melaporkan bahawa negara-negara melihat anak bulan dalam penetapan 1 Zulhijjah ni ada 2 hari. Ada yang menetapkan pada hari Ahad 1 Zulhijjah, ada yang menetapkan pada hari Isnin 1 Zulhijjah. Okey, baik. Ini berlaku tuan-tuan, banyak sebab lah. Antaranya kalau kita sebutkan tadi, takrifan oleh para alim ulama yang berada di negara tersebut, Sahibul Samahah, mufti-mufti, para hakim-hakim, para alim ulama mereka yang memahami bagaimana konteks hadis yang kita bincangkan tadi ni. Ada yang menerima konsep ru'yah hakiki, ada yang menerima konsep hisab hakiki, ada yang menerima konsep seperti mana dalam Malaysia kita menggunakan kaedah ru'yah dan hisab. Jadi ini antara salah satu sebab kenapa berlakunya perbezaan. Dari sudut fasa bulan itu ataupun tarikh dalam takwim sistem Qamariyah itu masih lagi sama, cuma penetapan satu ataupun satu hari bulan itu saja berbeza kerana dari sudut hukum, pemahaman dari sudut hukum itu antara salah satu sebab dia. Okey, baik Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau dalam mazhab Syafi'i ada perbahasan berkaitan dengan matlaq, maknanya kalau nampak anak bulan di satu tempat, maka boleh tak tempat yang lain follow, ikut? Maka itu ada perbahasan matlaqnya. Contoh macam kita dengan Mekah, ini dia takrifkan sebagai beza matlaq. Beza matlaq kita dengan Mekah contohnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam buku Profesor Muhammad Ilyas dan buku Cikgu Bahar sini ada sebut bahawa bulan itu sendiri sebenarnya dia ada tempat yang boleh dilihat dan ada tempat yang tidak boleh lihat. Kalau dalam buku Cikgu Bahar dan buku Profesor Muhammad Ilyas ada dibuat satu garisan anak bulan, ada negara yang boleh nampak anak bulan dan akan ada negara yang tak boleh nampak anak bulan, dan secara fizikal dia bahawa kalau kita lihat bahawa anak bulan ni dia semakin jelas ataupun semakin potensi boleh dilihat itu dari sudut idealnya adalah bila dia berada di sebelah barat. Maknanya kalau semakin ke barat, maka semakin jelas anak bulan itu dilihat kerana dia semakin membesar. Okey, baik. Jadi ini antara salah satu sebab lah kenapa kalau saya boleh recall balik ataupun saya boleh jawab balik soalan daripada sahabat kita yang bertanya pada sesi awal hari tu kan. Okey, ini antara salah satu sebabnya lah. Bukan salah satu, ni ada 3 sebab. Okey, saya sebutkan. Okey, baik. Okey, jadi tuan-tuan, okey, sahabat, terima kasih Tuan Haji Ahmad Zainal nak minta saya terangkan satu daripada halaman 135 140. Ini memang saya nak masuk dalam bab ni. Okey, insya-Allah. Okey, tuan-tuan.
terakhir tuan-tuan, sebelum kita mengakhiri kita punya sembang-sembang kita pada malam ni, saya nak kongsikan sikit tentang kaedah hisab tarikh hijri istilahi pada halaman 135, 136, 137. Dan tuan-tuan, tarikh kalau nak convert dalam tarikh ataupun Masihi 138, 139, 140. Okey, baik. Cuma malam ni tuan-tuan, saya nak terang yang hijri saja. Istilahi ni saya yang hijri ni, hijri istilahi ni saja. Yang Masihi ni saya minta kalau tuan-tuan ada buku boleh cuba buat sendiri. Saya bagi tugasan untuk buat. Kalau tak dapat jawapan dia, mungkin nanti kita bincang. Okey, contoh baik. Okey. Jadual ni tuan-tuan sebenarnya berdasarkan kepada bukan saya reka, tetapi berdasarkan kepada tengok halaman 141. Iaitu jadual yang telah pun disusun oleh Tuan Guru Haji Muhammad Yusof bin Saad dalam satu risalah macam satu jadual tuan-tuan yang bertajuk Natijatul Daimah. Pondok ni tuan-tuan di Sungai Bakap di Pulau Pinang. Dan ada satu kaedah lagi yang dihadiahkan oleh sahabat saya, tapi naskah asalnya dah tak ada. Cuma dia type dan kemudian dibagi pada saya dalam bentuk jadual, iaitu kaedah mencari awal bulan Hijri oleh Tuan Haji Hasanuddin Muhammad. Di dua tuan guru kita, dan daripada dua kaedah ini tuan-tuan, maka saya buat satu jadual. Tapi oleh kerana jadual tu dia terlalu panjang tuan-tuan, jadi saya tak boleh masukkan dalam buku ni. Jadi sebab itu kami ringkaskan jadual tersebut dan jadilah dalam bentuk ni, muka surat 135 dan muka surat mana 138 dan 139 untuk Hijri 135. Okey, baik. Kita cuba lihat dulu macam mana kaedahnya. Okey. Katalah sekarang ni tuan-tuan, kita nak mencari kaedah ni adalah dia bukan jadual ni bukan untuk transformasi tarikh. Kita nak menentukan ataupun nak mencari dalam takwim Hijri hari apa. Maknanya kalau contoh kita nak tahu satu Muharram tahun 1435. Ini sebagai contoh tuan-tuan dalam buku kita ni kan. 1 Muharram 1435 ni ataupun hari pertama dalam tahun 1435 Hijrah ni hari apa? 1 Muharram 1435 ni hari apa? Itu fungsi jadual ni sebenarnya. Baik. Maka kaedah dia adalah, okey, tuan-tuan tengok pada halaman 136. Okey. Ke 136. Tuan-tuan ambil tahun 1435. Ataupun tahun yang kita nak lah. Contoh dalam ni tahun 1435 dan kita bahagikan dengan 8. Maka kita akan dapat 179.375. Okey, kalau tuan-tuan ada kalkulator, cuba bahagikan. Okey, cuba bahagikan. Dapat betul tak? Kalau tak, tuan-tuan boleh betulkan. Okey, baik. Okey, ambil 1435 tahun yang kita nak, bahagikan dengan 8. Maka kita akan dapat 179.375. Dalam buku ni saya tunjuk satu kaedah saja. Dalam jadual yang kami susun tuan-tuan ada dua kaedah. Tak apalah. Okey, kita tengok ni. Okey, kemudian kita ambil selepas titik perpuluhan, nilai selepas titik perpuluhan iaitu 0.375, kita kalikan dengan 8. Kali balik dapat apa? Kali balik dapat 3. Okey. Bila dapat 3 ni tuan-tuan, maka tuan-tuan tengok kepada nilai baki. Okey, nilai baki. Dalam slide ini ada saya dah copy paste supaya tuan-tuan dapat lihat dengan lebih mudah. Baki ini baki. Ini baki, ada saya gerakkan mouse ni. Tuan-tuan boleh nampak tak? Baki. Ini baki. Maka tengok pada nilai baki 3. Tengok baki 3 ni 1, 2, 3. 3. Okey, 3 ni menunjukkan hari Selasa. Maka 1 Muharram 1435 adalah hari Selasa. Itu kaedah. Senang je lah tuan, bukan susah pun. Tak pasal kita kan sebut itu, buku ni pun nak tak ada kira-kira yang dahsyat-dahsyat lah. Buku kira sikit je lah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau kita daripada bulan, kita tak nak bulan Muharram, kita nak pergi jauh sikit. Kita nak pergi kepada bulan Safar. Tahun yang sama 1435. 1435
Maka tuan-tuan, kita ambil nilai, kalau tuan-tuan buka halaman 136 ya. Okey, 136. Rujuk nilai nombor hari. Rujuk nilai nombor hari pada baki yang kita rujuk tadi. Okey, contoh ni baki tadi kita dapat apa tuan-tuan untuk 1435, 1/1435 iaitu 3 kan. Mana pula mouse ni? Okey, 3 ni. Maka tuan-tuan dapat hari Selasa kan? Okey. Kemudian ambil nilai nombor hari. Ini nilai nombor hari warna merah ni tuan-tuan. Selasa ni dia confuse sikit pasal nilai baki dengan nilai nombor hari dia sama. Dia ada yang Selasa ni saja sama, dia punya nilai atas ni dengan nilai bawah ni sama. Satu hari Khamis, ni 5, ni pun 5. Okey, baik. Jadi yang kita nak ambil di sini tuan-tuan bukan nilai baki ni, ambil nilai nombor hari. Okey, ambil nilai apa? 3. Pasal 1 Muharram ni dia jatuh pada hari Selasa. Maka kita ambil nilai hari Selasa tu adalah 3. Okey. Kemudian rujuk AHB. AHB ni apa? Awal hari bulan. Awal hari bulan iaitu tuan-tuan rujuk pada bulan Safar. Bulan Safar ni, bulan Safar awal hari bulan dia adalah jumlah hari dia adalah 2. Jumlah hari dia 2. Maka tuan-tuan ambil 2. Ambil 2. Okey, maknanya kita dapat 3, dapat 2. Kemudian apa kita nak buat? Apa yang kita nak buat lepas tu adalah kita tambah 3 dengan 2 ni. Tambah 3 dengan 2. Maka tambah 3 dengan 2 dapat apa? Tuan-tuan? Dapat 5. Dapat 5. Bila dapat 5 tuan-tuan, kita dapat nilai 2 ni tambah dengan 3 tadi tu, dapat 5. Maka nilai 5 tu tuan-tuan rujuk balik kepada nilai nombor hari ni, warna merah ni, cari nilai nombor 5. Mana? 5 sini pun ada, sini pun ada. Maka nilai 5 sini tunjuk hari Khamis, nilai 5 sini pun tunjuk hari Khamis. Jadi sama lah tuan-tuan, sama je. Jadi nilai hari adalah, nilai nombor hari adalah 5, maka hari Khamis. Jadi ini bermakna 1 Safar 1435 bersamaan dengan hari Khamis. 1 Safar 1435 bersamaan dengan hari Khamis. Okey. Itu kita dah tengok pada 1 Safar. Okey. Kemudian kalau kita nak pergi pula untuk menetapkan contoh pada pertengahan bulan. Yang ni semua awal bulan, kita nak pergi pertengahan bulan. Contoh pada kita nak tetapkan 15 Safar. 15 Safar 1435. Okey, macam mana nak cari? Okey, baik. Okey, kita tengok balik. Ini kita kena tengok balik. Rujuk hari 1 Safar 1435 ialah ini untuk tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada buku sama muka surat 1337 ni, betul kan? A tu rujuk hari 1 Safar 1435 Hijrah ialah hari Khamis, bukan Selasa untuk tuan-tuan ya. Ini main copy paste ni. Hari Khamis. Hari Khamis bersamaan dengan nilai 5. Okey, yang kita kata Khamis tadi kita dapat nilai 5 kan? Okey, baik. Betul tuan-tuan boleh follow insya-Allah Okey, boleh insya-Allah. Kemudian tuan-tuan tengok dalam nota kita ni, muka surat 137 ni, ambil 15 hari bulan yang kita nak kira tu. Kita nak cari hari 15 Safar 1435 tu hari apa? Maka tuan-tuan ambil 15 hari tu, 15 hari bulan. 15 tu tambahkan dengan 5, nilai hari Khamis tadi. Nilai hari Khamis tu. Dapat 20 kan? Dapat 20. Maka 20 tolak 1. Kena tolak 1. Jadi dapat 19. Okey, 19 ni tuan-tuan kena bahagikan pula dengan 7. Tuan-tuan kena bahagikan pula dengan 7. Maka bila dapat nilai itu, ambil selepas titik perpuluhan. Ambil selepas titik perpuluhan. Kalau dalam buku kita ni, nilainya adalah 0.714285714 ataupun biasalah kita ambil 5 ataupun 4 lepas titik perpuluhan tu pun boleh kan. Kalikan dengan 7, kali balik dengan 7, maka kita dapat nilai 5. Maka bila dapat nilai 5, macam tadi juga kaedah 2, tuan-tuan rujuk saja nombor hari yang bersamaan dengan nilai 5, masih lagi Khamis, bermakna 15 Safar 1435 bersamaan dengan hari Khamis. Okey, boleh tuan-tuan? Boleh dah habis dah. Dah habis dah. dah habis. Saya ada buat satu exercise juga ni untuk yang 10 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan kalau nak cuba tengok kira 10 Zulhijjah tahun 1442.
10 Zulhijjah 1442. Kalau kita dalam takwim kita ni jatuhnya pada hari Selasa. Cuba tuan-tuan kira tengok, betul dah tidak jatuh hari Selasa? Nanti boleh sebut dalam Facebook, boleh komen lah kot dalam Facebook kan, contoh. Okey, baik. Dan berdasarkan kepada perbezaan takwim istilahi dengan takwim imkan ru'yah seperti mana kita sebut tadi, akan diralatkan satu hari. Itu biasalah tu kan. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, kaedah hisab tarikh Masihi sama macam yang kita bincangkan tadi, cuma nilai baki dia ni banyak sikit. Banyak betul ni tuan-tuan. Banyak betul. Dan satu tu, kalau baki hari Ahad tu, satu tu ada 3 nilai. Ada 4 nilai. 1, 7, 18, 24. Ya, contoh. Okey, baik. Dan jumlah hari pun ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan. Contohnya, kalau hari Sabtu tu ada nilai 7, ada nilai 0. Maknanya dua-dua boleh lah. Dua-dua boleh. Okey, baik. Yang ini, saya minta tuan-tuan cuba kira sendiri. Ini kiraan disebut sebagai nilai, kaedah kiraan disebut sebagai kaedah hisab urfi. Urfi maknanya kiraannya pun ringkas dan mudah takribi untuk tapi yang masih ni insya-Allah rasa tepat ni. Masih ni insya-Allah tepat, sama macam yang masih pada hari ni. Sama macam masih hari ni kalau tuan-tuan dapat ni. Kaedah dia maknanya kalau tuan-tuan kena kira daripada 1 Januari, maknanya kita dapatkan dulu dalam perkara 1 tu, iaitu kita kena kira dulu 1 Januari tahun 1977 contoh dalam ni. Kemudian kita kira pula 1 Oktober 1977, 1 Oktober 1977, dan kemudian barulah kita cari tarikh yang kita nak, kalau sekiranya dia melibatkan pertengahan bulan. Okey, sebagai contoh tuan-tuan kenapa pilih 3 Oktober 1977? Itu ada ceritanya lah, nanti insya-Allah kita sambung akan datang. Okey, baik. Muka surat 141 macam saya, jadual yang ada dihadiahkan oleh sahabat kami, Fadil Ustaz Abdul Halim, tuan-tuan. Dia ada hadiahkan ini dan dia menjadi salah satu daripada koleksi kamilah di Jabatan Mufti, manuskrip yang telah pun kita buat kajian, dan ada sedikit pembetulan lah sebenarnya pada jadual ini. Ala kulli hal, ini adalah hasil daripada ijtihad para alim ulama kita, dan pada halaman 142, 143, 144 itu antara rajah-rajah tuan-tuan, gambar rajah infografik lah sebenarnya, untuk menetapkan macam mana anak bulan pada hari ini. Sebenarnya nak buat color tuan-tuan, tapi bajet tak cukup, kita buat warna hitam je lah. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala a'lam. Minta maaf tuan-tuan, dah terlajak 10.37 tuan-tuan. Jadi saya cuba tengok baliklah saya pada awal tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan, sahabat-sahabat, Fadil Ustaz Amri, Tuan Zel, Tuan sahabat Sambar Hitam, Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Fadil Hadi, Berman, Ustaz Ardi, Ustaz Azlan, ini Tuan-Tuan Guru Besar Ustaz Syahril, ini Tuan-Tuan Guru Besar ni Cik Muhammad. Okey, disebut sini, sekejap apa disebut? Kalau sekira matahari bersama bulan terbenam 7.20 petang, macam mana kiranya dah masuk bulan baru ke? Dalam konteks ini nak tengok dalam konteks mana ni? Kalau dalam konteks anak bulan dalam konteks pada hari ni memang taklah, pasal kita kena ada kriteria imkan ru'yah tu, kriteria imkan ru'yah, ataupun dalam konteks takwim wujudul hilal pun tak boleh juga, pasal bulan hendaklah terbenam lebih lewat daripada matahari. Kalau sekiranya matahari terbenam bersama bulan pada okey, ni mungkin soalan ni berkait rapat dengan takwim istimak kot, takwim istimak hakiki. Jadi dalam konteks tu dia kena istimak tu hendaklah berlaku sebelum daripada terbenam matahari, walaupun mungkin seminit. Itu yang setakat yang saya faham lah daripada apa yang telah disebutkan
takwim ijtima' hakiki ni. Kalau saya betul kefahaman saya lah daripada soalan yang Cik Muhammad bin Abdul Tahir sebutkan ni, iaitu kalau sekiranya matahari bersama bulan terbenam 7.28 petang, macam mana kiranya dah masuk bulan baru. Kalau dalam konteks ijtima' takwim ijtima' hakiki tadi, masih belum, kerana dari sudut kaedah dia hendaklah berlaku sebelum matahari terbenam. Hendaklah berlaku sebelum matahari terbenam, insya-Allah. Moga terjawablah. Kalau sekiranya salah, mungkin tuan-tuan sahabat-sahabat lagi boleh sembang ataupun boleh tambah. Okey, baik tuan-tuan. Minggu depan masuk tajuk gerhana Ustaz ya, insya-Allah masuk tajuk gerhana. Ini tajuk favourite ni. Silap-silap ni tuan-tuan. Boleh pergi sampai, kalau ikutkan track record kita ni, satu bab ni lebih kurang dalam 5 pertemuannya. Saya risau dalam bab gerhana ni dia lajak sampai 10 pertemuan lah pula tuan-tuan. Baik, alaikulihal insya-Allah tuan-tuan. Minggu depan kita masuk tajuk gerhana pula untuk kita bincangkan. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan sekalian yang telah mengikuti sembang santai kita, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Tuan Haji Zainal, Tuan Haji Zahari, sahabat-sahabat kat mana nak dapat maklumat mengenai pertukaran takwim pentukaran waktu Masih. Dia ada software ni Tuan Haji. Ada software yang kita boleh gunakan dalam internet pun ada, ataupun kalau nak lebih sah lagi, boleh berhubung dengan Jabatan Mufti lah. Jabatan Mufti negeri-negeri untuk minta bantuan daripada mereka untuk tukar tarikh daripada Masih kepada Hijri, Hijri kepada Masih. Mungkin tuan-tuan tak nampak ni. Ni. Macam mana nak dapatkan maklumat mengenai pertukaran tarikh Masih atau Hijri, boleh rujuk kepada Jabatan Mufti. Dan juga kalau sekiranya ada sahabat-sahabat falak kita daripada persatuan dan sebagainya, maka boleh juga rujuk kepada persatuan, kerana biasanya mereka juga terdiri daripada orang-orang yang alim yang boleh membantulah untuk mendapatkan tarikh Hijri dan juga Masih dengan summary dan sebagainya. Nak dapatkan formulanya, tuan dalam buku Cikgu Bahar ada buku pengenalan ilmu falak, pengenalan ilmu falak yang dibuat oleh Cikgu Bahar, ada kaedah dia, ada kaedah formulanya tu. Ataupun kalau Tuan Haji boleh rujuk kepada pihak JAKIM ataupun pihak rujuk pada Jabatan Mufti lah, senang. Rujuk pada Jabatan Mufti, biasanya mereka ada Excel bagaimana nak tukar tarikh tu, ataupun ada sahabat-sahabat daripada JUPEM, Jabatan Ukur yang bekerja di Seksyen Geodesi, boleh rujuk pada mereka, insya-Allah. Baik tuan-tuan, minta maaf dah terlajak sampai 10.40 lebih, walaupun kita mula awal tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan, dan saya mengucapkan nak ambil kesempatan lah untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidiladha. Walaupun tak boleh pergi mana tuan-tuan, kita berada di rumah, kita tetap jugalah meraihkan perayaan ataupun hari Aidiladha ini. Dan kepada tuan-tuan yang melakukan ibadah korban, moga-moga insya-Allah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala menerimanya sebagai satu ibadat yang kita akan dapat lihat pahalanya pada akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.